kelebihan-kelebihan kita berpikir antaranya beristighfar insyaAllah. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, semua kamu adalah berdosa terhadapku kecuali orang-orang yang aku telah pelihara. Oleh itu mohonlah keampunan daripadaku, nescaya aku akan ampuni kamu. Sesiapa yang mengetahui bahawa aku adalah Tuhan yang berkuasa memaafkan, lalu dia memohon ampun daripadaku, nescaya aku akan mengampuninya. Semua kamu adalah sesat kecuali sesiapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Oleh itu pohonlah petunjuk daripadaku, nescaya aku akan beri petunjuk kepadanya. Semua kamu adalah fakir kecuali sesiapa yang aku telah mengkayakannya. Oleh itu pohonlah daripadaku, nescaya aku akan beri rezeki kepadamu. Jika sesiapa daripada kalangan kamu, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati, yang dahulu atau yang akan datang, sehingga nabatan dan jamadan, iaitu tumbuh-tumbuhan dan semua benda yang tidak mempunyai roh seperti batu, logam dan sebagainya, bertukar menjadi manusia, semuanya berkumpul dan mereka semua adalah seperti orang yang paling bertakwa. Keadaan ini tidak akan menambah pemerintahanku walaupun sekepak nyamuk. Dan jika semua itu berhimpun dalam keadaan mereka semua seperti orang yang paling banyak dosanya, keadaan ini tidak dapat mengurangkan pemerintahanku walaupun sekepak nyamuk. Sekiranya orang yang hidup dan yang mati, yang dahulu, yang terkemudian, malah nabatat dan jamadat, iaitu pun menjadi manusia, lalu setiap orang daripada mereka meminta sepuas-puasnya apa-apa sahaja yang mereka ingini, maka hazanah aku tidak berkurangan walaupun sebanyak kekurangan yang berlaku apabila seseorang lalu di tepi laut dan dia mencelup sebatang jarum dalam laut itu, kemudian mengeluarkannya. Ini adalah kerana aku adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Agung. Pemberianku hanyalah dengan perkataan, apabila aku inginkan sesuatu, maka aku katakan kepadanya, kun, jadilah, maka dia pun terjadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin lelaki dan wanita, maka Allah SWT menulis untuknya sebagai balasan terhadap istighfarnya itu pahala sebanyak bilangan lelaki dan wanita mukmin. Hadis riwayat Tabrani. Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang Islam berjumpa lalu bersalam-salaman dan memuji Allah SWT serta memohon istighfar daripadanya, seumpama dia berkata, Alhamdulillah yastaghfirullah lana wa lakum, maka Allah SWT akan mengampunkan kedua-dua mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila mendapat kamu tentang kegembiraan seorang lelaki yang telah terlepas unta betinanya, unta itu pergi sambil menarik tali hidungnya ke arah bumi yang gersang, yang tidak ada sebarang makanan dan tidak juga air, sedangkan unta itulah yang membawa makanan dan minuman untuk lelaki tersebut. Justru lelaki itu mencari untanya sehingga dia keletihan. Unta itu lalu di tepi sebatang pohon, lalu talinya terlekat pada batang pohon itu, dan lelaki itu mendapatinya terlekat di situ. Kami menjawab, dia akan sangat gembira. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya Allah SWT lebih gembira dengan taubat seseorang hamba-Nya daripada gembiranya lelaki itu kerana mendapat unta kembali setelah melewati keadaan yang genting dan putus daripada segala harapan. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah SWT gembira terhadap taubat hamba-Nya lebih daripada gembiranya salah seorang daripada kamu yang bersama tunggangannya di satu kawasan yang gersang, lalu binatang itu terlepas daripadanya, sedangkan makanan dan minumannya ada di atas tunggangan itu. Setelah dia putus harapan daripada untanya itu, maka dia pergi ke sebatang pohon lalu berbaring di bawah bayangan pohon itu. Lalu dia sudah betul-betul tidak menaruh sebarang harapan lagi untuk menemui tunggangan itu. Tiba-tiba dia mendapati untanya itu ada berdiri di hadapannya. Lalu dia terus memegang talinya, kemudian berkata dengan sangat gembira, "Ya Allah, Engkaulah hamba-Ku dan aku Tuhanmu." Dia tersasul kerana tersangat gembira. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT gembira terhadap taubat seorang hamba-Nya yang mukmin lebih daripada gembiranya seseorang yang menunggang binatang tunggangan di satu kawasan yang berbahaya. Makanan serta air untuknya ada di atas tunggangan itu juga. Dia turun dari tunggangannya lalu berehat. Apabila terjaga, dia mendapati tunggangannya sudah terlepas dan tak pergi ke mana. Dia mencari-cari tunggangannya itu sehingga dia sangat-sangat dahaga. Dia berkata, baik, aku balik semula ke tempatku tadi. Aku tidur sehingga aku mati. Maka dia pun berbaring dengan meletakkan kepala di atas lengannya, bersedia untuk mati. Selepas itu dia terjaga dan mendapati untanya berada di sisinya dan bekalan makanan dan minuman yang masih berada di atas unta itu. Allah SWT gembira terhadap hamba yang mukmin yang bertaubat lebih daripada gembiranya lelaki itu selepas dia sudah putus asa terhadap tunggangan dan bekalan makanan dan minuman. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala mengulurkan tangan rahmatnya sepanjang malam supaya pendosa-pendosa pada waktu siang bertaubat, dan dia mengulurkan tangan rahmatnya sepanjang siang supaya pendosa-pendosa pada waktu malam bertaubat. Keadaan ini berterusan sehingga matahari terbit dari barat. Selepas itu taubat tidak akan diterima lagi. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Safwan bin Asal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyediakan satu pintu untuk taubat ke arah barat yang lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan dan panjangnya tidak perlu dipersoalkan. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari arah barat. Pada masa itu kiamat sudah sangat hampir dan pintu taubat sudah ditutup. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menerima taubat seseorang hamba selagi dia tidak mengalami gharah, itu nazak. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila roh mula keluar daripada badan seseorang hamba sewaktu nazak, maka sejenis bunyi yang dinamakan garah akan keluar dari kerongkongnya. Selepas keadaan itu berlaku, tidak ada harapan lagi untuk hidup. Keadaan ini adalah tanda-tanda kematian yang terakhir dan pasti. Oleh itu, selepas tanda itu berakhir, beriman dan atau bertobat tidak akan berguna lagi. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang berkata Allah SWT, Allah SWT telah menunjukkan bagaimana Allah sangat gembira pada hamba-hambanya yang bertobat dan yang balik kepada Allah SWT. Bagaimana Allah SWT tunjukkan kepada hambanya bahawa bagaimana Allah menerima taubat walau sebanyak mana sekalipun, kecuali orang yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi insyaAllah kita berdoa, mudah-mudahan kita sentiasa melafazkan istighfar itu. Kalau alim kata yang dikatakan memperbanyakkan istighfar, iaitu kita membaca jangan kurang daripada 70 kali. Nabi SAW beristighfar lebih daripada 70 kali. Jadi kalau kita dapat
mengamalkannya atau berzikir istighfar sekurang-kurangnya dalam 70 kali, lebih 70 kali. Dan insya-Allah itulah tanda dengan waktu kita memohon keampunan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat amal, insya-Allah akan kita sampai dalam dari alif waktu kita sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi SAW. Kita akhiri tasbih kifarah dan surah Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا